Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Aisyah daripada Marketing Department Syah Bertugas. Jadi pada hari ini kami akan bersama dengan penulis buku Bahagia Itu Apabila Allah Sayang dan juga Nota Buat Anak. Nota Buat Anakku Mencari Cinta Ilahi, iaitu Tuan Muhammad Ridwan. Okey, jadi bagi anda yang nak tahu lebih lanjut mengenai buku beliau, boleh teruskan menonton live bersama kami. Baik, kan. Saya teruskan. Kita mulakan dengan soalannya. Okey, jadi tolong ceritakan sedikit latar belakang diri tu. Okey, saya perkenalkan diri saya. Saya bernama Muhammad Ridwan Sulaiman. Saya latar belakang kejuruteraan awam dan saya bekerja di bidang pembinaan lah. Dan saya berminat menulis ni sejak tahun 2010 lah di laman web iloveislam.com. Okey, jadi tuan, boleh tuan ceritakan serba sedikit mengenai buku, kandungan buku tuan. Okey, saya mempunyai dua buah buku lah. Satu buku bertajuk Bahagia Itu Bila Allah Sayang dan satu buku adalah saya karang khas untuk puteri saya, iaitu Nota Buat Anakku Mencari Cinta Ilahi lah. Dalam buku Bahagia Itu Bila Allah Sayang, buku ini merangkumi kesemua artikel-artikel saya, di mana saya telah menulis bertahun-tahun dah. Dan pelbagai teknik penulisan telah saya masukkan, termasuk cerpen, artikel serta penulisan saintifik lah untuk Bahagia Itu Bila Allah Sayang. Dan bagi buku Nota Buat Anakku Mencari Cinta Ilahi ini adalah satu penulisan yang spontan lah. Saya tulis dalam satu hari mungkin satu artikel ataupun 3 hari satu artikel untuk nota anakku ni. Dan saya tulis secara spontan dan memasukkan semua nasihat-nasihat yang saya fikir ringan lah. Berkaitan dengan zikir, berkaitan dengan solat yang khusyuk, istighfar, ikhlas, sedekah, dan juga kemuncaknya adalah 9 jalan Ar-Rahman lah dalam mencari cinta ilahi. Berapa lama masa yang diambil untuk tuan siapkan kedua buku itu? Bagi Nota Buat Anakku Mencari Cinta Ilahi, disebabkan penulisan ini secara spontan, saya berjaya menyiapkan dalam sebulan lah. Sebulan. Tapi bagi buku Bahagia Itu Bila Allah Sayang, saya telah menulis bertahun-tahun lah. Saya fikir dalam setahun jugalah. Sebab saya menggunakan teknik KJ method lah. Dan penulisan ni saya buat research lah. Lebih detail lah. Bahagia Itu Bila Allah Sayang tu lebih teknikal bagi saya lah untuk menghasilkan. Itu je lah. Jadi boleh tuan ceritakan sedikit pengalaman ataupun cabaran yang tuan hadapi semasa penulisan kedua buku tersebut? Cabaran dia, bagi saya setiap penulis sama sajalah. Kita hendak mencari satu idea yang unik, idea yang tidak orang kata tidak samalah dengan penulis-penulis yang lain, dalam kekangan rujukan dan juga masa lah terutamanya. Sebab saya buat penulisan buku ni saya laksana di pejabat lah. Saya tak buat di rumah sebab kat rumah tu masa tak ada. Dibuat di pejabat dan juga menghasilkan satu ayat yang indah tu bagi saya satu cabaran lah. Kita perlu buat research untuk menghasilkan satu karya yang indah dari segi perkataan dan juga susunan ayat. Kepada setiap penulis mesti akan ada mentor. Jadi siapakah mentor tuan dan mengapa dia menjadi mentor tuan?
mentor tu saya bermentorkan sebuah buku lah. Oh, Sebuah buku yang daripada Kapten Hafiz Firdaus lah. Kita boleh download e-book dia. Dia mengajar kita cara-cara penulisan yang efektif. Penulisan Islam yang efektif. Itu mentor saya lah bagi saya. Dan juga saya telah membuat research terhadap buku-buku yang popular lah. Contohnya buku Dr. Mazhar, buku Dr. Kamilin dan lain-lain lah. Supaya satu karya tu dapat dihasilkan lebih berkualiti lah. Itu pendapat saya lah. betul. Apa namanya suasana ketika saya menulis tu? Kita memang tak menulis dekat rumah langsung ke atau memang boleh menulis di office saja? Suasana saya suka di office lah. Di office sebab lebih banyak perkakasan lah komputer semua kan. Jadi kat rumah ni banyak kita ada kerja rumah lagi kan. Jadi kita menulis di pejabat. Tapi biasanya saya buat waktu rehat lah. Pukul 1 hingga 2. Dan suasana tu mungkin lebih tenang lah. Orang pun pergi lunch. Jadi saya di office menghasilkan karya tersebut lah. Kebiasaannya saya menghasilkan dalam tempoh 1 jam lah untuk satu artikel. 1 hingga 2 jam macam tu. Okay, saya nak tahu lah kan, sebab tuan menulis nota web anak tu kenapa? Oh, Bukan. sebab apa? Ah, Uh, Kadang-kadang kita bila mendidik anak ni, kita mahukan yang terbaik lah untuk anak-anak kita. Dan saya percaya hasil daripada pengalaman saya ke ceramah agama ataupun pembacaan buku-buku agama, saya himpunkan dalam satu nota dan saya percaya itu adalah nota yang terbaik untuk anak saya lah. Apabila dia meningkat dewasa nanti, uh, dianya apa? Lebih kemas lah. Satu nota yang lebih kemas dan disusun bagi memberikan atau inspirasi kepada anak bagi mencari cinta ilahi lah. Itu pendapat saya. um, sebagai seorang penulis, mesti akan ada tips kan. Jadi dia akan kongsikan tips untuk menghasilkan satu penulisan yang bagus. Uh, Tips saya menggunakan kaedah KJ method di mana kita tak boleh terlalu formal lah. Kita jika ada idea ni kita masukkan dalam satu nota ataupun notepad lah supaya kita tidak tertinggal idea tersebut. Selain daripada itu, kita mesti study perkataan-perkataan yang indah, perkataan-perkataan yang baru. Kita boleh study daripada lirik-lirik lagu kan. Contoh lirik-lirik lagu ni banyak perkataan yang indah. Untuk menghasilkan ayat yang indah, kita perlu gabungkan satu atau dua perkataan yang indah tu lah bagi menghasilkan satu ayat yang berkualiti lah. Kalau tak, kita punya penulisan akan menjadi terlalu skema lah dan tiada seni lah dalam penulisan. Dan kita perlu ada sumber rujukan agama yang banyak lah, sumber rujukan yang banyak. Dan kita perlu rajin mendengar ceramah daripada asatizah kita lah untuk menghasilkan lebih padu, kualiti yang lebih padu lah. Selain daripada itu, doa daripada keluarga kita perlulah doa lah. Sebab kadang-kadang kita punya idea ni spontan. Spontan daripada Allah. Jadi kita perlu berdoa dan kita memerlukan doa daripada orang yang tersayang lah di sekeliling kita. Itu pendapat saya. Dengan soalan daripada Anissa tadi, okey. Bahagia apabila awak sama tu, awak sayang, rasa sayang dari awal tu nak rasa atau nak cari di mana? Nasihat kan bagaimana? Ulang lah? Tak dengar. Okey, ini adalah soalan daripada editor kami. Okey. Okey. Bahagia apabila awak sayang. Okey, awak sayang, rasa sayang dari awal tu nak rasa atau cari di mana? Nasihat kan kepada pembaca. Oh, nasihat. Soalan dia bagaimana nak mengecapi sayang daripada awal lah. Okey. Itu kadang-kadang kalau kita lihatlah satu peristiwa di mana seorang pelacur
pelacur itu masuk syurga disebabkan memberikan apa? Memberikan seekor anjing minum kan dalam dahaga kan. Sebuah hadis yang sahih kan. Jadi kadang-kadang kita dalam diri kita perlu ikhlas lah. Ikhlas. Bagi saya ikhlas tu paling penting. Jadi, jika niat kita tidak ikhlas, contohnya kita menulis buku ni dalam keadaan yang riak kan. Jadi bagi saya itu pun tidak bermakna apa-apa lah. Jadi untuk mengecapi kasih sayang daripada Allah itu, kita perlu ikhlas dan kita perlu menjadikan surah Al-Fatihah ini sebagai visi dan misi lah untuk meneruskan kehidupan. Kerana surah Al-Fatihah sendiri adalah merumuskan 113 surah seterusnya lah. Jadi pandangan saya ikhlas tu yang paling penting lah. Tak kisahlah orang awam ke ataupun ustaz ataupun ilmu agama. Jika ikhlas tu tidak hadir dalam jantung hati kita, apa yang kita buat tu tidak bermakna apa-apa lah. Itu pendapat saya secara peribadi. Keikhlasan tu penting lah. Keikhlasan. Keikhlasan dan juga ni lah apa, hidayah atau doa lah daripada kita perlu berubah lah. Kita perlu sentiasa memperbaiki diri dari hari ke hari lah. Itu pendapat saya lah. Mungkin pendapat yang lain berbeza. Okay. Okey, kan ini adalah tiga soalan yang terakhir lah kan? Okay. Okey. Pandangan tuan dalam dunia penulisan bergenre Islamik di Malaysia, macam mana? Pandangan saya? Pandangan tu. Oh. Pandangan saya memang penulisan Islamik ni telah berkembang dengan pesat lah. Kita boleh apa? E-book ataupun buku kita boleh dapatkan dari mana-mana kan. Jadi cuma bagaimana kita hendak menghasilkan satu karya yang unik itulah satu cabaran lah. Semua orang boleh menulis buku agama, tapi berapa ramai yang boleh menghasilkan sebuah buku agama yang bagus dari segi apa? Dari segi faktanya dan juga bagus dari segi susunan apa? Ayat lah, dari segi keindahan bahasa. Itulah yang menjadi cabaran kepada penulis di Malaysia lah. Semua boleh buat buku agama, tapi tidak semua yang boleh menghasilkan satu karya yang diingati oleh masyarakat sehingga selama-lamanya. Contoh yang buku yang paling bagus adalah buku Dr. Mazhar lah, apa nama, Penawar Duka Pengubat Sengsara. Sampai sekarang dia masih dibaca oleh pembaca-pembaca di luar sana lah. Dan yang Syihabuddin Press ni buat memang bagus lah untuk memberi peluang kepada penulis-penulis muda dan juga yang baru untuk menghasilkan karya-karya yang bagus lah. Itu pendapat saya lah. Penulisan kita punya lagi, satu lagi soalan untuk pembaca sifat sasaran pembaca buku tu. Supaya sasarkan pembaca yang macam mana? Untuk nota buat anakku ni, saya mencadangkan sasaran pembaca ada di kalangan remaja lah. Remaja. Okay. Supaya remaja-remaja ni dapat sekurang-kurangnya dapat satu permulaan lah untuk mencari cinta ilahi lah. Untuk bahagia itu bila Allah sayang tu, saya sasarkan kepada kesemua pembaca lah yang ingin mencari cinta ilahi, ingin mendapatkan tips untuk mendapatkan kasih sayang daripada Allah. Dan mudah-mudahan buku ini dapat memberi inspirasi lah kepada pembaca di luar sana bagi mengecapi cinta ilahi. Jadi kan, jadi akan bersalah apa pun tak? Berikut. Okey, bukan itu sahajalah pada pagi ini. InsyaAllah boleh dapatkan buku bahagia itu atau buku buku nota.
Daripada anakku di suatu kami, setelah dibuka, saya letakkan di sana. Jadi terima kasih dengan meluangkan masa bersama kami pada pagi ini. Terima kasih. Okey, terima kasih.